Okey, bersama-sama kita sekali lagi dalam trading di platform Olim Trade. Hari ini 30 bulan 5 2021. Kes-kes COVID pun semakin meningkat. Lagi bukan mungkin ya, memang betul, lagi 2 hari, sehari lebih lagi lah kita akan menjalani PKP, lockdown, full lockdown satu Malaysia. Apa pun jangan gusar, jangan bunsing, kerana kita boleh mencari sumber pendapatan secara online ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita membuat atau melaksanakan trading menggunakan platform Olim Trade, iaitu secara binary option ya, ataupun trading yang menggunakan julat masa ya. Kalau tengok di cursor saya di sebelah kanan hujung atas ya, kita boleh setkan di sini 1 minit, 2 minit, 8 minit, 1 jam dan sebagainya ya. Dianya adalah berbeza sedikit daripada platform MT4 ke ataupun MT5 forex trading, yang di mana option trading ini lebih kepada entry dan targetnya adalah menepati kepada duration yang kita letak ni. Contohnya saya sekarang di screen ialah trading di julat masa antara 5 hingga 8 minit ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekarang hari ni hari Ahad, jadi pasaran yang dunia semua tidak buka. Apa yang kita ada ialah pasaran dia panggil di sini OTC ataupun over the counter market. Kalau saya tidak silap, OTC ni adalah within players di dalam ni adalah within the broker itself, ataupun mungkin satu broker ataupun 2 broker ataupun lebih daripada 3 broker ya, di dalam platform ni buat masa ni. Kita boleh lihat di sini players di cursor saya di bawah kiri, sebelah bawah kiri ya, hujung ni 13,277 online trader sekarang ni yang menggunakan platform ni. Dan saya rasa sama ada trading weekend ataupun weekdays. Weekdays maksudnya Isnin sampai Jumaat ya. Apa saja strategi pun tidak ada yang orang putih kata holy grail teknik ataupun teknik yang 100% profit. Cuma apa yang saya ingin tunjukkan di sini ialah teknik yang menggunakan CCI. Anda boleh jumpa kalau di dalam platform Olim Trade ni, di CCI ni boleh tekan di kawasan ni yang di cursor saya ni. Dianya di dalam under oscillator ni boleh pilih CCI, okey. Dan bila CCI ni keluar di bawah ni, kita boleh tekan yang di pensil ni. Kita boleh settingkan dia original setting ni ialah 20, tetapi saya setkan di dalam julat 50. 50 maknanya 50 pergerakan lah. Yang saya ingin tekankan di sini ialah saya menggunakan di cursor saya sekarang ni ialah bukan 1 minit, 2 minit, 5 minit, 1 jam. Saya gunakan 15 second ya. Time frame 15 second untuk trading kali ni. Dan saya nak emphasizekan ataupun saya nak menekankan di sini bahawa sekiranya trading yang pertama tidak berjaya, yang trading yang kali kedua tu kita kena double upkan. Kita mungkin akan gunakan martingale strategi dia panggil martingale strategi, iaitu kita menggandakan ataupun boleh ganda ataupun boleh triple duit yang kita, amount yang kita tradekan di sini ya. Okey, untuk saya hanya menunggu trading yang terakhir ini habis. Nampaknya kita masih di posisi trading ni, tak silap trading ni ialah durasinya saya setkan 8 minit. Hopefully dia mengena. Ada lagi masa 1 minit ya. So pada pandangan saya, trading ni bukan setakat strategi. Banyak strategi dalam dunia ni. Saya kira lebih daripada 500 jenis strategi saya rasa, ataupun mungkin lebih daripada 1000 strategi ada.
masing-masing setiap individu trader tu dia ada strategi dia masing-masing. Saya ada 4-5 orang kawan-kawan yang trading, mereka hanya menggunakan 2-3 strategi saja untuk trading mereka. Ada yang gunakan time frame 4 ataupun 4 jam, ada yang gunakan sejam, ada juga yang gunakan 1 minit. Tapi kebanyakan kawan-kawan trader saya, mereka lebih platform MT5 atau MT4, bukan binary. Di binary option ni dia lain sikit, dia lain sikit daripada MT4 atau MT5. So macam saya kata tadi, dia lebih kepada chances winning ni lebih kepada strategi campur duration yang kita letak di sini, sama ada 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit atau 5 minit dan sebagainya. Jadi kita ada masa lagi 3, 2, 1 saat. Ya, nampaknya mengena. Okey. So untuk tidak buang masa lagi, trading ini adalah menggunakan strategi CCI ataupun CCI, dia panggil, kalau saya tak silap, apa ya CCI tu, I itu memang index lah, commodity composite index ke something like that. Okay, dia punya maksud dia boleh carilah di Google dan mana-mana di dalam online ni apa maksud CCI tu. Tapi teknik ni dah lama traders tak kisahlah traders daripada mana pun, dia Mak Saleh ke orang Melayu ke apa pun, dah lama digunakan ya. Jadi teknik ni ialah apabila dia reach, kalau nampak di cursor saya ni, apabila dia reach 200 atau lebih di atas, ataupun dia reach 300 atau 200 minus 200 atau minus 300 di bawah ini. Okey, dia depend kepada market tu. Kadang-kadang dia buka kat sini, dia letak dia 300, dia letak sini minus 200 saja. Dia depends kepada movement aset yang kita buka pada masa tu ya. Maknanya kita kena berhati-hati. Maknanya dia akan pusing balik. Maknanya dia akan dia panggil reverse trending tu akan bermula lah. So saya juga kadang-kadang saya menggunakan candlestick jenis Japanese candlestick yang biasa ni, ataupun kadang-kadang saya gunakan juga Heiken-Nishi. Tiada masalah gunakan candlestick apapun, tapi kadang-kadang memang saya gunakan Heiken-Nishi ni sebab saya lagi nampak dia punya, contohnya kalau saya kecilkan di sini skrin ni, saya lagi nampak dia punya overall trending market tu, dia ke atas ke bawah ke. Tapi kalau tuan-tuan nak lagi confident, mungkin boleh letak di sini indikator SMA mungkin letak sini 200 ni tinggi lah, tapi kita boleh nampak kalau 200 ni, yang line merah ni, overall market berada sekejap di bawah dan dia nak pick up balik, dia nak naik balik. Okey, macam ni bila dia berada 200, dia indikator 200 SMA di sebelah atas, maknanya market tengah naik ya. Dia tengah naik, maknanya every time dia di atas 200 line ni, kita tengok line ni untuk buy saja. Kita buy saja, jangan sell. Tapi kalau dia melepasi garisan 200 SMA ni di bawah, okey, dia cross 200 SMA ni di bawah, kita tunggu chance kita untuk short ataupun kita untuk sell lah. Contohnya di sini lah. Contohnya di sini, di area ni nampak dia turun, dia boleh pergi sampai sini. Okey. Tapi macam saya kata tadi, trading ni ada masanya 8 minit, ada masanya 5 minit. Saya selalu ikut situasi, antara 2, kadang-kadang 2, 3, 5 ataupun 8 minit. Itu saya punya trading time saya lah, trading duration saya lah ya. Okey, sekarang ni kita perlu cari market yang sesuai sikit. Kita tengok market mana yang dah berada di level 200 ataupun di minus 300 atau minus 200. Kita tengok market. Okey, kita jalan-jalan dulu. Okey, kita tengok market lagi. Okey, kita mungkin
biasanya saya akan hanya mencari peluang yang rate of returnnya lebih daripada 80%. Tapi untuk video kali ni tak kisahlah, sebab kita nak tengok strategi tu je. Contohnya di Ethereum pun belum lagi. Kita tengok gold. Okey, kita tengok basic altcoin index, kita tengok USD CHF, belum USD JPY, belum Bitcoin. Kita tengok Bitcoin. Tak ada lagi market yang di paras maksimum. Maksimum ni maksudnya either dia di 200 ataupun dia di minus 200 atau minus 300. Okey, kita pergi balik atas. Okey, kita tengok Euro USD OTC ni, kalau dia boleh pergi hit 200 ni. Okey, kita tunggu sebentar. Perlu diingatkan juga ya, trading ni memerlukan masa yang agak panjang jugalah. So ada juga kawan-kawan saya yang tak boleh nak minat trading ni sebab dia orang tak boleh duduk depan skrin ataupun depan handphone lama-lama ya. Jadi untuk anda yang nak trading ni kena biasakanlah duduk depan skrin lama-lama macam saya. Kadang-kadang satu hari sampai lebih daripada 4 jam di depan skrin komputer atau di depan handphone. Tapi biasanya saya lebih suka trading menggunakan laptop saya sebab lagi besar skrin ni. Okey, sekarang dia dah reach up to level 200. Jadi kita tengok sama ada dia boleh ke atas lagi ataupun dia boleh ke bawah lagi, pasal dia dah break SMA 200 ni. Okey, kita perhatikan, saya try sini. Okey, ini saya gunakan demo account, saya tak gunakan real account saya ni sebab saya belum top up lagi duit saya. Kita akan letak 2 minit dulu. Okey, untuk kes-kes yang biasa, saya hanya membuka trade saya dengan $2 dulu. Kalau saya lose yang ni, saya akan triple up saya punya trade. Okey, kita tengok yang ni dia boleh turun ataupun tidak, tapi kita cuba. Kita trade untuk 2 minit. Okey, itu dia $2 untuk 2 minit ya. Sebab dia dah reach 200 ni dan dia dah menurun, garisan 200 tu dia mengarahkan ke bawah. Jadi kita tengok sama ada dia boleh pergi lagi ke bawah dalam masa 2 minit ya. Jadi kita tengok di sini ya, di sebelah kiri atas skrin ada lagi 1 minit 30 saat. Kalau trade ni tidak berjaya, kita jadikan amount di sini $6. Pasal saya biasanya kali 3 ya, maknanya dalam gandaan ketiga kali. Maknanya kalau 2, kalau lose, so kali 3, so 2 kali 3 6. So lepas ni kalau kalah $6 kalau kalah kali 3 $18 dan seterusnya. Maksimum ialah 5 kali. Itu saya punya rule lah. Tidak semestinya tuan-puan ikut rule saya. Itu rule saya. Rule tuan-puan terpulang. Kalau mungkin tuan-tuan boleh start juga dengan $1, pasal sini minimum dia memang real account pun $1. You boleh letak $2 ataupun you doublekan 2, 4, 6, 8 macam tu, ataupun you boleh triplekan dan sebagainya. Itu terpulang kepada keadaan kewangan kita juga ya. Okey, kita ada lagi 30 saat. Teknik ni saya boleh, setelah saya buat analisis, saya menyimpan rekod-rekod setiap kali saya buat analisis. Okey, berjaya ya. Okey, saya boleh katakan teknik ni antara 60, saya boleh katakan lebih 60 hingga 70% lah, lebih kurang lah. Dia punya win rate dia tu, persen dia tu lebih kurang, saya boleh kata 60% lah. Okay, that's why kita perlukan, macam mana pun kita perlukan untuk
jika kita lose satu trade itu, kita perlukan menggandakan kita punya trade amount ni. Tapi kalau tak nak ganda pun tak apa, macam saya cakap tadi, terpulang kepada kehendak kewangan anda ataupun keadaan kewangan anda. Kalau anda mampu, anda boleh gandakan. Kalau memang tak mampu, tak perlu. Tapi cumanya kalau yang tak ganda tu, dia nak dapatkan pencapaian hari tu punya profit tu lama sikit lah, kena trade lagi lama lah, pasal nak dapatkan balik duit yang lose tu kan. So kebanyakan orang suka cakap pasal win, tapi saya kadang-kadang saya tak nak cakap pasal win saja. Kita perlu reality dia, kita perlu menerima hakikat bahawa trading sometimes kita menang, sometimes kita lose. Saya dah banyak kali lose, jadi saya buat analisis agak lama juga, lebih daripada 5 bulan, untuk strategi apa yang patut saya pakai untuk ensure kurang-kurangnya winning rate saya kurang-kurang 60%. Jadi yang ni yang saya, strategi ni antara satunya lah. Ada lagi 1-2 strategi lainnya yang saya nanti di video yang akan datang. Tapi kali ini kita menang tadi, dan kita try cari market lain pula. Okey, kita tengok yang mana yang dah reach the maximum, saya panggil maximum altitude. Okey, kita tengok yang ni GBP USD OTC, dia macam nak naik. Tak sure dia naik lagi sampai mana. Okey, kita tengok lain dulu. Okey, kita tengok seterusnya. Kita tengok gold baru saja naik. Ethereum baru saja naik. Bitcoin sedang naik. Okey, kita tengok USD CAD OTC ni, kita tengok boleh ke tidak boleh. Okey, sekarang ni dia dah melepasi minus 200 level di bawah ya. Di bawah paras minus 200 dalam CCI setting 50 ya. So kalau tengok di sini dia dah minus 245. Okey, kita tengok Heiken-Ashi candlestick ni, dia kalau tengok pembentukan akan dibentukkan candle hijau, maka kita akan buy. Okey, saya letak 2 balik di sini. Okey, 2 minit kita cuba yang ni. Okey, kita tengok sama ada boleh win ataupun macam mana. Sama juga seperti yang saya cakap tadi, kalau yang ni lose, saya triple up trade amount saya. Alright, jadi kita saksikan. Trading ni memerlukan kesabaran dan konsentrasi, serta juga emosi yang paling penting ya. Kena kawal emosi itu, sebab kadang-kadang kita kalah tu, kita tends to nak lawan market. Sebenarnya tak boleh. Saya biasanya kalau dah lebih 15 kali hari tu, sebab saya trade $2, $3, maknanya amount tu tak besar sangat. Jadi saya hadkan trading entry saya sampai 15 kali. 15 kali kalah, saya tak trade untuk hari tu, saya stop terus. Saya sambung balik esok. Okey, seperti contoh macam ni, kemungkinan besar dia tak mendapati sasaran kita, dia turun balik. Okey, dalam kes macam ni kita tunggu sekejap. Okey, kita tunggu sekejap, tunggu lagi satu opportunity datang, baru kita masuk market. Okey, so saya triplekan jadi $6. Pada tuan-tuan yang traders yang merokok, sudah tentu pasti trader waktu trading selalunya kita akan jadi kuat merokok. Sebab apa? Sebab dia dia panggil anxious. Keadaan diri kita selalunya anxious, dan kita selalu orang kata anxious, dan tengok nak menang ke nak kalah, nak menang ke, jadi kita tension dan sebagainya. Jadi macam saya lagi satu nak menerbitkan idea tu, jadi rokok ni selalu memang berkepul-kepul lah asap ya waktu trading. Okey, ni tadi kalah kan. Okey, sekarang ni kita tunggu. Kita boleh trade di position yang sama juga, di aset yang sama, ataupun kita
pergi ke aset lain, tapi saya pilih untuk menunggu sekejap sebab saya rasa ni dia akan naik lagi ni, sebab potensi untuk dia naik ni ada, because saya tengok kat sentiment indicator di sini 89%. Dia apa ni, 89% traders choose to buy, ataupun dia punya weightage di untuk beli buy adalah tinggi. Jadi kita tunggu sekejap. That's why saya kata trading ni memerlukan kesabaran yang tinggi, sebab bukan ada masa-masa saja kita boleh entry, bukan sepanjang masa. Bila start signal dah sampai tu baru kita start entry. Okay, sekarang ni kita tunggu sekejap. Okay, kita tunggu sekejap, dan maybe dia nak naik ni lama sikit. Apa yang saya buat di sini ialah saya tinggikan sikit julat trading duration ni kepada 3 minit. Okey, kita cuba pada julat masa 3 minit. Setelah dia melepasi ini tadi, minus 200 tadi, tapi dia turun sedikit dan kita tak berjaya dalam julat masa 2 minit. Jadi kita cuba pula pada trading duration atau julat masa 3 minit sebanyak $6. Kita tengok dan lihat apa yang berlaku. Nampaknya dia di posisi ini dia makin menurun. Okey, kita ada lagi 1 minit 50 saat lebih kurang. Candle masih menurun lagi. Jadi pada kebiasaannya, bila terjadi situasi macam ni, saya kena triplekan lagi kepada $18, tetapi pada julat masa yang lebih tinggi, kemungkinan 8 minit. Okey, kita tengok dulu yang ni sama ada dia boleh mencapai sasaran di level ni. Tinggal lagi 26 saat. Okey, nampaknya kenaikannya agak lambat sedikit, dan saya rasa kita perlu saya perlu mentriplekan trade amount ini dan juga duration kepada 8 minit, iaitu maksimum. Bukan maksimum, boleh lebih. So tadi kita lose, so kita try 8 minit. Okey, kita tengok apa yang terjadi.
Okey, di sini pun dia dah mencapai tahap 200, level 200. Kita boleh cuba yang ni, julat masa 2 minit. Julat masa 2 minit ya. Okey. Tapi saya rasa yang ni dia tengah very high ni, dia tengah picking up. Saya rasa saya tambahkan julat masa kepada 5 minit. Kita akan entry apa color candle Heikeneishi merah panjang yang dia punya bar ni lagi panjang daripada, lagi besar daripada candle sebelum ni, iaitu candle hijau. So baru kita buka, kita start entry. Okey, kita cuba. Kita mencuba. Trading ini nampaknya telah akan berakhir dalam 4 minit 55 saat lagi. Yang ni yang kita baru masuk tadi tu. Okey, kita tengok dulu. Dia belum nak turun lagi. Nampaknya dia masih ada lagi kenaikan. Okey, kita tengok. Yang ini pun sama. Kalau tak berjaya yang ni, kita akan saya akan triplekan amount, trading amount. Okey. Okey, saya hanya monitor di skrin sebelah kiri atas, iaitu active trades. Ada 2 active trades pada masa ni. Kita tengok apa yang berlaku. Di Euro USD OTC ni, saya rasa dia belum betul-betul nak turun lagi kalau dalam candle 15 second ni. Tapi tak tahu, kita kena tunggu dan lihat apa yang bakal berlaku, kerana dia telah pun melepasi garisan 200 ke bawah dan garisan 100 ke bawah. Okey, kalau saya boleh besarkan skrin ni sikit, boleh nampak clearly. See, dia telah melepasi 100 mark dan 200 mark. Okey, jadi kita lihat apa yang akan berlaku. Dan pada kebiasaannya, kebanyakan kawan-kawan saya yang trade di platform MT5 atau MT4 Forex yang bukan binary,
mereka hanya bermula dengan 10 atau 20 dolar modal. Di binary ni pada saya modal yang paling okey lah, lebih kurang 100 dolar atau 400 ringgit kita. Jadi kita boleh bermain dalam keadaan lebih selesa, iaitu kalau kalah kita boleh double upkan kita punya trade amount. Tapi nak letak 50 dolar saja pun boleh. Itu macam saya kata tadi, terpulang kepada kehendak kewangan kita. Macam saya sendiri personally, saya target sekurang-kurangnya satu hari 20 dolar win, iaitu sekitar 80 ringgit, between 20 hingga 50 dolar, itu target saya. Tapi memang untuk mendapatkan 20 dolar tu memang saya boleh, bukan nak guarantee lah, tapi memang boleh lah kan. Kalau sebab every time kita cuma 1 dolar. So untuk average Malaysian, kalau hilang 10-20 dolar ataupun 80 ringgit, 100 ringgit, taklah menjadikan kita bankrupt. Maknanya chances of winning tu memang ada lah. Sebab tu saya kata tadi, usah risau untuk orang-orang yang tak bekerja di luar sana, yang kehilangan pekerjaan. Macam saya sendiri yang walaupun bekerja tapi gaji masih belum didapat, sampai dah 6 bulan belum dapat gaji, 5-6 bulan tak dapat gaji lagi. Yalah, company pun bermasalah, masalah kewangan dan sebagainya. Kita ada option lain, kita boleh cari duit cara lain, iaitu cara Olim Trade ataupun cara trading menggunakan platform Olim Trade. Banyak binary option di luar sana ya. So kita ada lagi 22 saat dan 40 saat lebih kurang. Kita tengok pula market ni, Euro USD. Kita tengok tadi tu yang USD CAD, USD Canadian Dollar OTC, ada nampaknya very positif, dia berada di atas lama. Ada lagi 25 second. So Euro USD ada lagi 3, 2, 1. Okay, dan kita menang. Okay, ini pula market USD CAD kita tadi, yang mula-mula kita masuk tadi. Kita ada lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kita menang. Okay, so macam tadi saya tunjukkan di sini, walaupun kita kalah yang ni di cursor, lihat cursor saya di sebelah kiri ni, mula-mula 2 dolar, lepas tu 6 dolar. So 2 campur 6, you hilang 8 dolar. Yang ketiga tu saya yang di sini, yang di atas ni, saya triplekan ke 18. So saya gain balik. Kita hilang tadi 8, tapi kita menang balik 14.4 dolar. Maknanya dah cover duit yang kita hilang. Macam ni lah caranya saya buat money management saya. Tapi kena ada satu benchmark, kita ada satu SOP lah. SOP tu maksudnya saya dah 15 kali, kalau straight 15 kali kalah, bukan sekejap kalah sekejap menang ya. Ini straight 15 kali kalah, straight 15 kali entry tu kalah, baru you stop. Okey, maknanya 1 dolar, 2 dolar, 4 dolar, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 30, 30 kali 2 64, sampai dah saya punya maksimum sampai dalam 400 dolar saya kalah, baru saya stop. So saya pernah kalah at one time tu, memang satu malam saja 400 dolar, lebih daripada 10 entry 400 dolar saya kalah, saya stop. Saya tunggu kumpul duit sikit, masuk balik dalam account Olim Trade, dan saya trade balik. Masa itulah saya betul-betul cari strategi yang betul-betul, orang kata bukanlah 100% guarantee, tapi strategi yang boleh orang Melayu kata boleh pakai kan. So saya begitulah untuk video kali ini, iaitu menggunakan teknik CCI setting 50, dan juga dalam time frame 15 saat dengan menggunakan candle Heikin Ashi. Okey, saya harap dapat berjumpa anda semua kembali selepas di video akan datang. So semua orang diharapkan stay tune untuk video saya yang akan datang. Ingat, ini hanyalah teknik untuk mengajar. Anda tidak perlu mengikutinya. Ini hanyalah menjadi satu guide ataupun reference untuk anda di luar sana, especially to those yang baru nak mulakan start trading ni, especially dalam bidang trading menggunakan teknik menggunakan platform binary option. Okey, sehingga bertemu kembali. Terima kasih.